Apabila PKP telah dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020 yang lalu, maka dalam tempoh tersebut sesi persekolahan tidak beroperasi seperti biasa. Tidak ada interaksi bersemuka di antara guru dan murid sama ada di bilik darjah maupun di sekolah. Akibat daripada penutupan sekolah ini, maka Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah mengeluarkan satu arahan untuk pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran jarak jauh iaitu PDPJJ sepanjang tempoh PKP bagi mengelakkan berlakunya kececeran pembelajaran dalam kalangan murid-murid kita. Untuk melihat keberkesanan pelaksanaan PDPJJ ini dalam tempoh PKP, maka Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah membuat satu kutipan data melalui soal selidik dan pengisian instrumen PDPJJ oleh guru-guru dari 23 Mac hingga 27 April yang lalu. Dan hasil daripada kutipan data ini menunjukkan bahawa hanya 30% saja guru-guru yang terlibat setiap hari dalam pelaksanaan PDPJJ, manakala hanya 50% saja murid-murid yang terlibat di dalam pembelajaran secara online semasa PDPJJ dilaksanakan sepanjang tempoh PKP. Didapati juga sepanjang tempoh PKP ini, PDPJJ tidak dapat dilaksanakan dengan lancar kerana guru-guru dan murid-murid mengalami pelbagai kekangan untuk meneruskan PDPJJ di rumah. Beberapa kekangan-kekangan yang dihadapi ini adalah seperti capaian internet yang lemah di kawasan kampung, ibu bapa tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi untuk membeli data setiap hari untuk kegunaan PDP online anak-anak mereka, dan seterusnya bahan-bahan pembelajaran yang kurang di rumah menyebabkan perkara-perkara ini telah mengganggu kelancaran proses PDPJJ sepanjang tempoh PKP ini. Seterusnya, dalam perbincangan kali ini, saya akan cuba untuk menjelaskan apakah itu PBL. PBL adalah singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris Project Based Learning, dan dalam bahasa Melayu dikenali sebagai pembelajaran berasaskan projek. Dan untuk pengetahuan semua, PBL ini merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang masih baru diaplikasikan di dalam sistem pendidikan di negara kita, dan pembelajaran ini agak berbeza daripada pembelajaran rutin yang lain yang dilaksanakan di bilik darjah, di mana PBL ni merupakan satu pembelajaran yang berkonsepkan konstruktivisme. Maknanya, murid-murid kita sudah mempunyai kerangka pengetahuan yang telah diberikan semasa proses pengajaran di bilik darjah, dan kerangka pengetahuan yang telah ada di dalam fikiran ataupun minda mereka itulah yang akan digunakan untuk memikirkan proses-proses seterusnya untuk menghasilkan produk ataupun inovasi melalui projek based learning ini. Seterusnya saya akan menjelaskan apakah konsep-konsep dalam pelaksanaan PBL. PBL dilaksanakan berdasarkan keperluan kurikulum. Seterusnya, PBL merupakan pembelajaran inquiry. PBL juga merupakan pembelajaran yang menjawab kepada soalan. PBL merupakan kolaborasi di antara guru dan murid untuk menyelesaikan persoalan yang dipilih. Seterusnya, pembelajaran PBL merupakan integrasi ataupun gabungan beberapa mata pelajaran merentas kurikulum. Dan yang terakhir sekali, PBL merupakan satu pembelajaran yang menggunakan ilmu pengetahuan sedia ada murid untuk diaplikasikan dalam dunia sebenar melalui penghasilan projek. Sebenarnya terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipilih oleh guru-guru untuk dilaksanakan dalam tempoh PKP ini. Tetapi apa yang kita lihat ialah pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL ini mempunyai beberapa kelebihan dan ciri-ciri tertentu yang sesuai dilaksanakan dalam PDPJJ semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini.
Antara ciri-ciri PBL itu ialah ia boleh dilakukan secara individu oleh murid itu sendiri di rumah dan lokasi masing-masing dengan bantuan ibu bapa. Seterusnya, penilaian yang dijalankan ke atas projek dilakukan secara berperingkat oleh guru. Guru tidak perlu menggunakan masa yang suntuk untuk membuat penilaian dan pentaksiran kepada hasil pembelajaran murid, tetapi melalui PBL, guru boleh spend masa yang lebih panjang, lebih kurang seminggu ke 2 minggu untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran PBL dengan murid mereka masing-masing. PBL juga merupakan satu pembelajaran yang menghasilkan suatu kerjasama yang erat antara murid dan guru. Ini bermakna semasa PDPJJ dalam tempoh PKP ini, interaksi antara guru dan murid itu tidak akan hilang. Jadi keciciran pembelajaran juga kita boleh elakkan melalui PBL ini, dan guru dan murid itu perlu sentiasa bekerjasama dan membuat perundingan perbincangan untuk setiap tahap pelaksanaan PBL itu sehingga hasil akhir PBL itu dapat disiapkan sepenuhnya. Contoh-contoh PBL yang boleh dilaksanakan adalah seperti kajian kes, kajian tempatan, artifak, laporan, rakaman video, membina modul pembelajaran, menghasilkan alatan-alatan tertentu ataupun model-model tertentu, menghasilkan kraf tangan, dan banyak lagi. Sebelum saya mengakhiri sesi perbincangan kita pada kali ini, kita telah membincangkan 4 perkara. Pertama, apa itu PBL? Kedua, konsep-konsep PBL. Ketiga, ciri-ciri PBL. Dan yang keempat, contoh-contoh PBL. Harapan saya, semoga sedikit perkongsian ini akan dapat memberikan sedikit gambaran kepada guru-guru untuk melaksanakan PBL dalam versi PKP ini. Okey, jaga jarak, stay safe and stay at home.